A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kepada muslimi dan muslimah dan kepada pemuda-pemudi, pada ibu-ibu bapa yang berada di rumah sebagai ambil rehat di sebelah malam, lebih-lebih lagi di malam Jumaat ini, ada peluang kita boleh kita dengar tazkirah agama ataupun kuliah agama. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini boleh bersama-sama kita munafaat bersama, semula di dunia, tawi berkat hingga terus kepada akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada di akhir bulan Syawal. Sudah kita tunaikan puasa, sudah kita tunaikan Ramadan, sebulan Ramadan, bulan puasa. Dengan berbagai-bagai amalan kita semaya tarawih dan kita puasa di siang hari dan kita bersedekah, maka masuk pula di bulan Syawal, kita sambung puasa ni dan kita berzikir dan kita beribadat dengan cukup sepenuh kita di dalam hidup kita. Manakala kita ada di akhir Syawal, maka kita nak jemwagi kepada Zulqa'dah. Daripada Zulqa'dah kita nak jemwagi pada Zulhijjah. Maka dari sini, muslimi dan muslimah, kita beri peringatan satu amalan ibadat bagi kita, iaitulah gerbai. Ada di depan kita ni, manakala timbul bulan Zulhijjah, tak berapa hari lagi, maka ada di bulan Zulhijjah tu pula bermacam-macam ibadat. Ibadat puasanya, ibadat sedekahnya, tapi yang kita nak beri peringatan kepada ibu bapa di malam ini bersabit dengan gerbai. Alhamdulillah, kaum muslimi dan muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala hatta kita mai ke alam dunia ini, kerja yang besar, hikmah yang besar ialah beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Tuhan kata, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budu, aku tak jadi jin dan manusia melainkan beribadat kepada aku. Maka tidak sah segala ibadat kalau kita tidak ada ilmu.
Maka satu-satu daripada amal ibadat mesti kita kena mempelajari. Ada bagi dianya ibadat itu rukun, dan ada bagi dianya syarat, dan ada baginya sah, dan ada baginya batal. Dan kita nak kecek, kalau kita mari tengok dalam Quran, kalau kita mari tengok dalam hadis, kalau kita mari tengok ijma' ulama dan qiyas ulama, bahawa gerban ni satu amal ibadat, ya Allah perintah di dalam Qurannya, duk di dalam, sekiranya kalau orang tanya kita, mana alasan dan ayat-ayat, ya Allah perintah pada kita, suruh kita bergerban, iaitulah kita cari dalam Quran, ulama-ulama tulah hurai kita, iaitu kita pergi jumpa di dalam suratul Kautsar. Kata Tuhannya, inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami beri kepada engkau al-Kautsar. Maka al-Kautsar ni tafsir dia banyak. Setengah kata al-Kautsar ni Tuhan beri ilmu kepada Nabi. Setengah kata al-Kautsar ni Tuhan beri kepada Nabi ni umat banyak. Lagi pula al-Kautsar ni al-khairul kasih, kebajikan yang banyak. Kalau kita ulang tengok di dalam Quran, dalam tafsir, banyaklah ulama-ulama tafsirkan al-Kautsar. Tapi hak musuhnya al-Kautsar ni ialah satu qaul yang ada di akhirat esok Tuhan beri kepada Nabi. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami beri kepada engkau ya Muhammad al-Kautsar. Maka di dalam pemberian Allah kepada Nabi banyak-banyak itu, Allah perintah apa pada Nabi? Allah perintah kepada Nabinya ialah fasalli li rabbika wanhar. Itu dalam ayat tu. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami beri kepada Muhammad tu al-Kautsar. Kata Muhammad, fasalli, mungkin syukur nikmat Tuhan tu, fasalli, semaya. Maka semaya di sini kaum muslimin dan muslimat, iaitulah Idul Adha. Fasalli sini. Sebab apa? Kerana lepas pada fasalli tu wanhar. Lepas pada musmaya munggi gerbai. Maknanya kaum muslimin dan muslimat, sekiranya di raya-raya Idul Adha ni, kalau kita semaya saja, kita pakai pergi semaya di masjid saja, tapi kita tidak buat amalan gerbai, maka tidak sepenuhlah cara berhari raya kita. Begitulah muslimin dan muslimat, ada lebih kurang sebulan lebih-lebih lagi kita nak berjumpa satu amalan. Ya Allah perintah pada kita, suruh gerbai harta benda kita nak cari sepanjang-panjang hidup kita. Pagi cari harta, enggak siapa gelak. Pagi cari harta, enggak siapa gelak. Allah akan cuba kita. Harta yang Allah beri, yang ada milik di dalam tangan kita, dalam milik kita sikit sebanyak tu, Allah uji, Allah nak cuba, nak tengok. Dalam setahun Tuhan buka 4 hari saja boleh gerbai. Dalam setahun disuruhkan gerbai boleh 4 hari saja. Mula dari hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Berarti setahun
Tuhan buka 4 hari saja, dan Tuhan nak uji kita berani ke tak kita nak gerbai harta kita, dok cari suku sembah tiap-tiap hari, nak uji tengok kedekut ke tak kedekut. Kalau kita harta benda ya Allah beri, yang kita dok kerja hari-hari, Tuhan buka masa 4 hari ni kita boleh gerbai, berarti kita lepas daripada nama orang kedekut, daripada nama orang kupik, daripada nama orang penyayang. Tapi sekiranya muslimi dan muslimah, muda-mudi, ibu bapa, kalau Tuhan uji, suruh kita gerbai harta benda kita dalam masa 4 hari kita tidak gerbai, maka kita dinamakan orang kupik, dinamakan orang kedekut. Kalau orang kupik ni, Tuhan murid orang kupik. Al-bakiru adu wallah. Orang bakir ni seteru Allah ni. Walau kana aliman, kalau dia punya pengetahuan yang tinggi sekalipun, kalau dia kupik sebagai jadi musuh Allah, jadi seteru Allah. Iaitu muslimi dan muslimah, ibu bapa, haraplah kita berlembutkan hati kita. Boleh kita usaha, tak beberapa hari lagi masanya ada, boleh kita cari untuk buat gerbai di bulan tersebut, iaitu bulan Zulhijjah ni. Jadi itulah mana cuba kita buat ulai kaji. Setengah pada gerbai ni jadi kenaikan kita di hari kiamat nanti. Tengok kita duduk di dunia, kita nak berjalan jauh-jauh tak kuasa. Kalau kita kenaikan dunia, kita cari berbagai-bagai. Ada hak mutu, ada hak kereta, ada hak bersikap. Kerana kita tahu kata nak pergi berjalan jauh, kalau tak ada kenderaan, tak rau. Tapi jarang kita mikir kenaikan akhirat ni. Nabi SAW sebenarnya azimu dhahayakum, hendak bergerbailah, hendak besarlah gerbai-gerbai kamu, fa innaha ala sirati matayakum. Sungguhnya gerbai ni jadi kenaikan kamu di pada masa nanti. Bapa muslimi dan muslimah, kenaikan kita di dunia, kalau kita tak ada mutu boleh pinjam. Kalau kita tak ada kereta, kita boleh pinjam, boleh naik hak demo. Tapi kenaikan di akhirat esok, manakala kita tak ada wak persediaan, maka nafsi-nafsi. Oleh itu muslimi dan muslimah, haraplah kita buat oleh kaji, usahalah boleh kita sebagian seorang. Tok suami satu gia, tok isteri satu gia. Kalau keluarga besar, kita beli seka, akak bagi. Mu segia, aku segia, mu segia, aku segia. Sama-sama keluarga kita. Kita jangan kupik, kita jangan sayang kepada kita sendiri. Kerana gerbai ni jadi kenaikan kita di hari kiamat nanti. Kaitu dengan nah Qurannya, Tuhan suruh kita gerbai fasalli, semayalah kamu, wanhar, dan kamu gerbai. Kamu sembelih. Sebab itu kalau kita tengok contoh Nabi, manakala di hari raya Nabi, hari raya Aidil Adha ni, Nabi tidak makan ke sewaktu di sebelah pagi. Nabi tu semaya dulu.
menahan daripada makan dan minum di pagi raya Aidil Adha dan tubik semaya dulu. Tak sama dengan raya berterah lepas. Raya berterah lepas baru ni sunat kita makan dulu sikit baru tubik semaya. Tapi di Aidil Adha ni sunat kita menahan daripada makan. Jangan makan lagi. Tu pak banyak tudung pergi dulu. Nasi daging ada, tudung pergi dulu. Kuih ada, tudung pergi dulu. Kerana contoh Nabi hari raya Aidil Adha ni Nabi tubik semaya dulu. Lepas Nabi tubik semaya, Nabi kelik gerbang. Habis tu Aidil Adha ni kita semaya pagi sikit. Pukul 7.30 kan? Kerana nak wiluah masa gerbang. Nabi manakala sudah dia gerbang, sudah semaya, Nabi kelik gerbang, Nabi sembelih sendiri. Ni contoh. Mana amalan gerbang ni sabit dalam Quran dan amalan gerbang ni sabit dalam hadis. Dan amalan gerbang ni Nabi buat sendiri dia. Kalau gitu muslimi dan muslimat, umur kita ada lagi, harta benda kita ada, kita jangan sayang, kita jangan kupik, dan kita usaha boleh kita buat sebagian seorang. Kalau kambing, seko seorang. Kalau kibah, seko seorang. Kalau biring, seko seorang. Tapi kalau lembu kebah, seko boleh 7 orang. Tu dia. Kemudian manakala orang tanya kata mana nah ya Tuhan suruh buat gerbang. Kita mengaji dalam Quran temu ayat ni. Fasalli semayalah engkau ya Muhammad wanhar munggerbeh. Tengok dekat-dekat terkelimah ni. Fasalli semaya wanhar da gerbeh. Berarti Aidil Adha ni kita sudah semaya dan kita gerbeh baru sepenuh. Satu hadis Nabi kata kepada Fatimah dia, anak yang disayangi Fatimah ni, isteri bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi kata kepada Fatimah dia, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin min damiha ay yughfira laka ma salafa min dhunubika. Qultu ya Rasulullah, haza lana qasah ahlal bait aw lana walil muslimi ammah. Qala bal lana walil muslimina ammah. Satu ketika muslimi dan muslimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bui nasihat kepada, bui ajaran kepada anak dia yang dikasihi Fatimah. Wahai Fatimah, Rasulullah panggil Fatimah dia. Hei Fatimah, pergilah kepada gerbang kamu. Maknanya hari raya ni gilah kepada gerbang kamu. Gi kepada gerbang kamu. Maka hendaklah saksikannya. Mung tengok. Mung saksi, mung tengok. Maka sesungguhnya bagi akau di titik pertama yang tertitik daripada darahnya. Darah titik hak mula-mula tu. Kita pergi tengok tempat kita nak gerbang tu. Sebagian kita ambil. Kita duduk keliling tengok di tempat orang sembelih tu. Mula-mula titik darah titik tu, bawa diapung bagi akau dosa apa yang telah lalu daripada dosa-dosa akau. Ni muslimin dan muslimah,
Amalan gerban ni boleh membuatkan segala dosa kita hak sudah lepas dah. Ni dosa kita ni ada hak lama, ada hak baru, ada hak salah, ada hak sengelai, ada hak kecil, ada hak besar. Nabi panggil Fatimah dia, Fatimah mugilah di tempat gerbanmu. Mugi saksi tengok, mugi tengok di tempat kamu nak gerban. Dan mula titik darah pertama tu, manakala titik darah tubik atas bumi pertama, Nabi kata, "Hai Fatimah, diapung bagi akau dosa apa yang telah lalu daripada dosa-dosa akau." Tu. Dosa mung sebanyak-banyak mana? Tuan apa habis? Padahal adat ni tak banyaklah dosa dia. Anak Nabi, isteri Sayyidina Ali, orang-orang berjenis saja. Jadi Nabi suruh Fatimah pergi hadir di tempat hak sebagian kita ambil daripada gerban tu. Kerana mula-mula titik darah turun ke bumi tu, Tuhan apung habis dosa kita. Hak lepas-lepas dah. Hak bertahun-tahun kita dak menyelai dalam dosa. Hak berbulan-bulan kita dak mengarung dalam dosa. Dengan sebab kita buat amalan gerban satu bagian, Tuhan buat habis. Nabi royak kepada anak dia Fatimah. Tak kala Nabi dak royak pada anak dia Fatimah begitu. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, Fatimah meski, ya Rasulullah, ini bagi kami ahli bait saja ke? Atau bagi kami dan semua orang-orang Islam? Amalan gerban ni, ya Rasulullah, jadi Tuhan apun dosa buat kita ahli bait saja ke? Atau muslimin semua daripada umat-umatmu? Fatimah sikit. Jadi kelebihan gerban ni hak Nabi doa kata manakala titik darah setitik tu Tuhan buat habis kalau dosa-dosa hak dulu. Lalu tu Fatimah kata, kena buat kita ahli bait saja kan kena? Jawab Nabinya bersepeda, bahkan bagi kita, bagi puak keluarga ahli bait, bagi orang anak cucu-cucu Nabi, waris Nabi, dan bagi semua orang Islam. Jadi habis. Siapa saja boleh buat gerban satu bagian daripadanya, Allah apung dosa hak dulu-dulu. Sama ada keluarga Nabi buat gerban atau umat Nabi daripada muslimi buat gerban, Tuhan apung dosa juga. Kali itu muslimi dan muslimah, dengan kita dengar keterangan hadis ni dan kita dengar daripada ayat-ayat Quran, perintah Allah suruh kita gerbankan harta benda kita, dan perintah Nabi suruh kita gerbankan harta benda kita, jadi manfaat pada kita bersama di hari akhirat nanti. Kali itu oleh itu kepada muslimi dan muslimat, bersama-samalah kita ulang kaji. Bersama-samalah kita mempelajari, ulang kaji lepas ulang kaji, supaya kita boleh beramal dengan amalan gerban tak banyak hari kita akan sampai. Kemudian manakala kita sudah tahu kelebih fadilat dia tu dah, satu hadis lagi Nabi kata, siapa dia buat gerban daripada seekor lembu, daripada seekor kambing, bulu-bulu dia tu, sorak bulu tu pala banyak tu, tanduk boleh pala, darah boleh pala, semua juzuk-juzuk lembu tu ada pala semua. Kalau gitu, kalau kita dengar daripada Al-Quran, kita dengar daripada hadis, kalau perangai orang beriman ke, Tuhan ayat Al-Quran, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum,
Orang mukmin sejati manakala sebut nama Tuhan dia takut dalam hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Manakala dia dengar ayat dan dengar hadis, zadatuhum imana, dia tambah yakin. Dia tambah yakin dengan hati dia serta dia boleh beramal dengan apa yang dia dengar. Barulah kita dapat selamat dunia dan selamat akhirat sebagaimana kita kata di dalam doa kita hari-hari. Kemudian manakala kita sudah nak buat gerbang dah, cara manakah gerbang yang molek? Cara mana gerbang yang molek? Kafiat kita nak buat gerbang hak molek lagu mana? Oh, kita ambil mari kami seka ke atau lembu satu begian ke? Manakala kita buat gerbang kafiat hak molek, hak nombor satu hak Nabi buat, sudah kita ambil satu daripada 7 atau kita ambil kami seka ke? Kalau kami seka ada di keliling, Nabi ambil berkakah dalam makan dengan ahli dia. Hak ni kafiat hak nombor 1 sekali. Kalau kita gerbang kambing seka ke, kita ambil berkakah dalam secupok 2 makan dengan ahli kita. Hak lain sedekah mentah habis kepada fakir miskin yang ada di keliling kita. Ni kafiat hak nombor 1 sekali. Kerana Nabi buat. Hak tu kena atas sunnah. Kena atas sunnah ni pahala dia lebih. Kalau kita boleh buat hak nombor 1 tu, oh fadilat yang besar. Umpama kita tahun ni kita ambil satu pergi boleh 5 kata. Dalam 5 kata ni kita ambil segata aja. Makan dengan ahli kita dalam rumah. 4 kata tu kita sedekah mutahwi habis kepada muslimi muslimat yang ada di keliling kita. Honinglah afdal kerana Nabi buat lagu ni. Ni panggil sunnah Nabi hak ni. Nabi sudah kata, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummat. Siapa saja berpegang dengan sunnah aku, dengan jalan ni aku, yang ni buat amal gerbang, buat amal semaya ni nak tiru Nabi, semeh dengan Nabi, tak boleh 100% pun semeh dengan Nabi. Oh, man tamassaka bi sunnati, siapa saja wa amal dengan sunnah aku, satu sunnah, inda pasal di umat, ketika umat aku rusak hari ni, umat Nabi rusak di hari ni, rusak di segi ibadat, rusak di segi akhlak, rusak di segi pergaulan, rusak dalam berjual beli, rusak dalam berjual gadar, rusak dalam buat ghanimah, rusak dan rusak. Tapi dalam umat rusak ni kita pergi buat kena semeh dengan hak Nabi. Umpamanya kita gerbang ni, kita ambil sikit yang makan dengan keluarga kita, betah kita sedekah habis kepada fakir miskin yang ada di keliling. Nabi kata, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummat falahu ajru mi'atu syahid. Maka boleh bagi seorang orang amal dengan sunnah Nabi 100 pahala mati syahid. Itulah muslimin dan muslimah. Habis tu satu-satu amalan jangan kita buat dengan jahil. Baik amalan semaya jangan kita buat dengan jahil. Baik amalan puasa jangan kita buat dengan jahil. Baik amalan haji jangan kita buat dengan jahil. Baik amalan gerbang jangan kita buat dengan jahil. Mesti kita kena buat dengan ilmu. Ilmu dengan ibadat. Tak boleh nak becek. Tak sah ibadat melainkan ilmu. Tak sah ilmu melainkan ibadat. Itulah muslimin dan muslimah.
Sabit itulah nak memahami agama seseorang itu bukan satu benda yang seni. Kena mempelajari hadis, kena mempelajari Al-Quran dan mengikut di dalam tafsir ulama-ulama al-amilin. Kita mesti kena berguru, kena talaki dengan tok guru, kena irsak tok guru. Itulah sebab bagi kita faham agama. Kalau itu muslimin dan muslimah ke pihak hak nombor satu sekali kita buat gerbang, kita ambil sikit saja makan dengan ahli, hak lain sedekah metah habis. Kerana contoh Nabi dia gerbang kibah seekor. Lepas daripada gerbang kibah dia ambil berkakah dalam. Lepas ambil pada berkakah dalam, lepas tu dia sedekah metah pada orang fakir miskin kat tepi tu. Inilah contoh nombor satu. Habis tu ibu bapa muslimi muslimah, kalau kita boleh buat nombor satu ni, maka afdal sekali lah kita akan dapat ganjaran dan pahala di akhirat esok banyak. Tapi manakala kita tak boleh nak buat hak nombor satu, kita nak ambil sikit, kita nak makan banyak, maka kita tupuk 3. Mana? Kalau kita boleh 3 gatal, kita makan segatal, kita sedekah segatal, kita sedekah 2 gatal kepada fakir miskin yang ada di keliling kita. Kita makan segatal, sedekah 2 gatal. Ini kafiat nombor 2. Kafiat nombor 3, muslim-muslimah kita gerbang boleh 3 gatal, kita makan dengan ahli segatal, dan kita sedekah segatal, kita hadiah segatal kepada orang kaya. Ni apa panggil 3 kafiat. Manakala kita tengok kitab-kitab para ulama, dia ada 3 kafiat. Kafiat yang pertama, kita makan sikit saja, hal lain sedekah metah habis. Kafiat yang kedua, bahagi 3. Kalau boleh 3 gatal, makan segatal, sedekah 2 gatal. Kafiat yang 3, boleh 3 gatal, kita makan segatal, ahli kita sedekah segatal, kita hadiah segatal. 3 kafiat ni saja para ulama yang royak dalam kitab mereka. Ada pun kalau kita gerbang, sepah pada gerbang kita masak sendiri, menanak dengan kawan, kita bergula sendiri, panggil tok lebah makan hari raya, maka ini kafiat yang keempat ni pahala tak ada banyak. Oleh kerana tok lebah tu hari raya dia kenyang. Kalau kita buat masak panggil tok lebah tu dia kenyang, jamu orang kenyang, pahala tidak banyak. Ni muslimin dan muslimah, tahun ni kalau Tuhan izin kita gerbang, kita buat jadi bersih sikit. Mana buat jadi bersih ni, kita sedekah daging mentah banyak sikit. Kita sedekah daging mentah banyak. Lepas tu hak kita nak makan tu ambil sikit je makan dengan keluarga kita. Inilah amalan gerbang mengikut di dalam Al-Quran. Inilah amalan gerbang mengikut di dalam hadis. Oleh itu muslimin dan muslimah, dengan peringatan yang rekah ini, bersama-sama kita ambil iktibar, bersama-sama kita ambil pengajaran, usaha, boleh kita gerbang di masa 4 hari Tuhan buka, iaitu Tuhan buka 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Mana 4 hari dalam setahun Tuhan buka, suruh kita gerbang harta benda kita.
Dan kata Nabi-nya dia kata, dalil hadis menunjuk orang tidak mau gerbai kalau dia mampu gerbai. Nabi kata, man kana lahu si'atun, mereka yang ada keluasan dia, ada kekayaan dia, sekiranya kalau dia nak gerbai dia gerak, kerana pendapatan dia hari-hari dia ada duit, hari-hari dia ada duit, maka dia tidak gerbai, walam yudah, dia tidak gerbai. Yang ni orang kuasa buat gerbai tapi dia tak gerbai. Nabi kata, fala yadribna musallana, maka mu jangan hapilah di musalla kami ni. Mana Nabi murih kepada orang tak mau gerbai, Nabi tak boleh masuk pergi dekat dengan musalla dia. Bunyi isyarat tu Nabi tidak berkenal mana. Mereka yang kuasa buat gerbai, kuasa dia ambil segiya, kuasa dia beli seekor kambing, tapi dia nyetapa boleh kupik dia kedekuk, dia tak gerbai, maka orang ni jangan mari dekat dengan musalla aku. Ni ingat molek ni. Kalau gitu muslimin dan muslimah, haraplah kita usaha masing-masing dalam kerja buat kita hari-hari dengan ikhlas hati. Kita kena usaha. Paling kurang sebuah rumah we ada satu bagian, sebuah rumah we ada satu bagian, semolek boleh setiap orang hak molek, tapi paling kurang satu buah boleh satu bagian, satu buah boleh satu bagian, dan kita gerbai, kita we banyak sedekah bagi mentah kepada orang-orang susah yang ada di keliling kita. Kerana orang pakai, orang miskin, senantiasa dia dak nantikan apa-apa hak kita buat. Kelebihan baru ni, orang miskin boleh mengasai berterah. Raya haji ni boleh mengasai daging gerbai. Dia semua-semua duk makan nasi tidak lauk, tidak boleh makan daging, tapi manakala gerbai mari, maka orang pakai dia boleh mengasai daging orang gerbai daripada golongan orang kaya. Kerana Nabi kata, likulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul masyaki wal fuqara. Tiap-tiap suatu ada anak kunci, dan anak kunci surga hati kita kasih kepada orang miskin, kepada orang fuqara. Iaitu setengah pada kita kasih kepada orang fakir miskin, daging gerbai kita sedekah kepada fakir miskin yang ada di keliling rumah kita. Mudah-mudahan peringatan rekah ini muslimin dan muslimah boleh kita ambil manfaat, boleh kita ambil pengajaran, dan boleh kita buat satu amal ibadat di nama amalan ibadat, supaya amalan ni mendekati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri rahmat dan berkat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.